Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah yang saya muliakan, ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, kita akan sambung insyaAllah perbicaraan daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamatul Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat daripada ilmu yang dikongsikan oleh beliau di dunia dan juga di akhiratnya kita. Amin Allahumma amin. Yang terakhir kita telah pun bincang sehingga muka surat 18 kan? Siapa yang ada tanda? Sampai muka surat 18? Tak ingat? Okay. Yang terakhir mungkin kita telah pun bincangkan sehingga bab menceritakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun telah pun membincangkan apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini pada muka surat 18 setelah beliau membicarakan tentang konsep mengucap dua kalimah syahadah. Maka setelah itu kata beliau, sesuatu yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, yakni seorang yang telah dikira sebagai orang yang dibebani ataupun dipertanggungjawabkan dengan segala apa yang disuruh dan yang dilarang oleh Allah, itu namanya mukallaf. Jadi seseorang mukmin yang mukallaf, dia wajib mengetahui yang mana perkara yang wajib diketahui tentang hak Allah dan juga hak para rasul, iaitu termasuk daripada perkara-perkara yang fardu ain. Bermakna kalau satu orang yang mukallaf, yang sudah akil baligh, orang Islam, orang mukmin, kalau perkara ini dia tidak tahu tentang hak Allah dan juga hak para rasul, maka dia ini dikira sebagai seorang yang berdosa. Kalau dia mati dalam keadaan dia tidak mempelajari perkara fardu ain ini, maka dia mati dalam keadaan dia adalah melakukan satu dosa yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka di dalam ilmu akidah dan ilmu syariah ini ada perkara yang wajib diketahui, termasuk daripada perkara fardu ain, dan ada perkara-perkara yang termasuk daripada fardu kifayah. Maknanya kalaupun satu orang yang tidak mengetahuinya, dia tidak dikira berdosa, sebab ada orang lain pun yang tahu, yang boleh dia jadikan sebagai rujukan, yang boleh dia tanya. Tapi ada daripada asas-asas ilmu akidah dan juga ilmu syariat yang tidak ada maaf, setiap orang wajib tahu, setiap orang wajib belajar. Kalau dia tidak belajar, bermakna dia berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, pengarang kitab ini meletakkan di sini bahawa sesuatu yang menjadi kewajipan kepada seorang mukallaf untuk mempelajari tentang hak Allah dan juga hak para rasul, maka diletakkan di sini daripada perkara yang wajib dipelajari tentang hak Allah adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenali akan sifat-sifat yang ada kepada Allah
daripada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada para rasul, ada sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, ada sifat yang mustahil, dan ada sifat yang harus bagi para rasul yang akan dibincangkan pada bab-bab yang akan datang. Jadi sebelum kita menyentuh tentang sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus bagi Allah, satu perkara yang perlu untuk kita mengulangi semula, mungkin kita pun telah faham semuanya, iaitu yang dimaksudkan dengan yang wajib, yang mustahil, dan yang harus bagi Allah, ini bukan wajib yang kita letakkan ataupun yang kita fahami dalam ilmu syariat. Dalam ilmu hukum hakam, wajib itu maksudnya sesuatu yang kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa, itu wajib. Tapi yang dimaksudkan dengan wajib, sifat wajib, yang dimaksudkan dengan mustahil dengan sifat mustahil, itu bukan bermakna sesuatu yang dikatakan Allah Ta'ala itu wajib ada. Bukan macam tu. Sebab Allah tidak boleh diwajibkan dengan apa-apa perkara. Yang dimaksudkan dengan wajib di sini adalah wajib dari segi hukum akal, bukan hukum syar'i, tapi hukum akal. Maksudnya, kalau dikatakan sifat yang wajib bagi Allah, itu maksudnya kesemua sifat yang wajib itu maksudnya wajib satu orang terima di dalam akalnya perkara itu ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib itu kembali kepada akal manusia, bukan diwajibkan ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang dimaksudkan dengan sifat-sifat mustahil, maksudnya sifat yang seorang yang mempunyai akal yang sihat, maka akalnya itu akan kata mustahil Allah ada sifat-sifat sedemikian, maka mustahilnya itu pun akan kembali kepada akal manusia, bukan dikembalikan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, secara khasnya ajaran ataupun aliran yang kita anuti selama ini, iaitu aliran al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah, kita diajarkan daripada dulu lagi bahawa di dalam cara mengenal Allah dan juga di dalam kita mengenal kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara kita mempelajari sifat 20. Jadi yang namanya mempelajari sifat 20 di dalam mengenal hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dasarnya daripada Al-Quran dan juga daripada hadis, bukan datang daripada falsafah Greek ke, daripada falsafah Yunani ke, daripada kitab agama Hindu ke, kitab Buddha ke. Tidak seperti mana yang sebahagian yang kurang faham mengatakan sedemikian. Tapi yang diajarkan di dalam akidah al-Asy'ariyah ataupun dalam aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahawa mengenali hak Allah dengan mempelajari sifat 20, ini pun ulama-ulama al-Asy'ariyah mendapatkannya daripada Al-Quran, daripada hadis. 20 sifat yang wajib yang kita belajar daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, sampailah kepada sifat yang ke-20. Ke-20 sifat tersebut semuanya disebut dalam Quran. Akan kewujudan Allah pun disebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qidam. Mana dalil? Dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhir. Allah bersifat dengan sifat baqa yang kita belajar dalam sifat 20. Apa bukti ia datang daripada Al-Quran? Ayat Al-Quran yang mengajarkan huwal awwalu wal akhir. Mukhalafatuhu lil hawadith juga dapat daripada ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Jadi semua sifat-sifat wajib yang daripada Al-Qudrah, kita juga belajar daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala menyebutkan bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir.
kita belajar dalam sifat 20 bahawa sifat Allah itu as-sam'u, Allah Ta'ala mempunyai sifat mendengar. Kita dapatkan daripada Al-Quran Allah menyebutkan Allah Ta'ala mempunyai sifat mendengar, Allah Ta'ala mempunyai sifat yang ilmu, dan semuanya itu adalah dasarnya daripada Al-Quran. Cuma di dalam mazhab ataupun aliran Al-Asy'ariyah, ulama-ulama kita menyusunkan kaedah di dalam mengenali Allah, di dalam mengenal kepada hak Allah dengan metod mempelajari sifat 20 supaya kita lebih mudah di dalam mengenal kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi metod ini disusunkan oleh para ulama kerana sudah ada keperluan pada zaman mereka untuk disusunkan sebegitu. Jadi kalau kita kembali kepada metodologi aliran Al-Asy'ariyah di dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada beberapa perkara yang perlu untuk kita faham. Kita tidak memadai dengan hanya kita mengenal bahawa kita di dalam akidah kita berpegang kepada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi di dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah pun realitinya umat Islam masih lagi perdebatkan siapa Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sebetulnya. Kumpulan ini mengatakan kami Ahlu Sunnah wal Jamaah, kumpulan ini mengatakan lah, bukan mereka, kami Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kembalikan apa kriteria Ahlu Sunnah wal Jamaah yang telah diisyaratkan oleh tuan punya syariat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita punya masalah. Kalau kita kembalikan yang yang membawa syariat ini, lalu kita pelajari daripada baginda, siapakah mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah yang betul-betul Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka kita akan menemukan kepada jalan penyelesaian. Maka kita tidak akan lagi tertanya-tanya daripada perdebatan-perdebatan yang berlaku. Jadi kalau kita kembali kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali Nabi menyebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang berbeza yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis mereka tentang yang namanya perpecahan yang akan berlaku di kalangan umat Islam daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perpecahan di dalam aliran akidah. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikenali oleh para ulama, sehingga sebahagian daripada para ulama yang mengarang kitab khas membicarakan tentang hadis ini, lalu diberikan nama tajuk kepada kitab mereka tentang hadis iftiraqul ummah. Hadis ini lebih masyhur di kalangan para ulama dengan namanya hadis iftiraqul ummah. Macam mana kita punya kitab ini lebih terkenal dengan hadis Jibril, begitu juga hadis iftiraqul ummah, yakni hadis menceritakan tentang iftiraq, perpecahan umat. Dan perpecahan yang dimaksudkan di dalam hadis tadi bukan perpecahan dalam urusan-urusan yang lain, tapi perpecahan di dalam berakidah, yaitu hadis yang baginda Nabi menyebutkan iftaraqatil yahud ala 73 firqah, golongan Yahudi telah berpecah kepada 71 kumpulan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, dan orang-orang Nasrani telah pun berpecah kepada 72 kumpulan. Maka setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati, dan umat aku pula sataftariqu, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 kumpulan. Kemudian kenapa 73 kumpulan yang Nabi beritahukan akan berpecah umat aku ini? Ulama kita mengkategorikan yang dimaksudkan oleh Nabi adalah perpecahan di dalam urusan akidah, yakni urusan yang besar. Sebab yang Nabi bagi tahu akibat daripada perpecahan itu, yang salah mereka punya balasannya hebat, balasannya besar. Apa balasannya? 73 kumpulan yang akan berpecah, kata Nabi selepas tu, kulluhum finnar, semua mereka akan masuk neraka, illa wahida, kecuali satu kumpulan.
Lalu kalau Nabi sampai mengatakan yang berpecah ini daripada 73 kumpulan 72 masuk neraka, sudah pasti berpecah kerana perkara yang besar, bukan berpecah kerana perkara-perkara yang kecil-kecil, kerana dosanya akan masuk neraka. Kemudian kenapa 73 kumpulan yang akan berpecah ini adalah 73 kumpulan yang berpecah kerana masalah akidah? Sebab Nabi dahulukan hadis ini pada awalnya dengan menyebutkan berpecahnya orang Yahudi, berpecahnya orang Nasrani. Jadi oleh kerana disebutkan di situ berpecahnya orang Yahudi dan orang Nasrani terlebih dahulu, maka beza antara kita dengan orang Yahudi dan juga Nasrani juga dalam masalah akidah. Maka ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi akan berpecah umat aku adalah kerana apa? Salah faham dalam masalah akidah. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang wahidah tadi? Siapa satu kumpulan yang kau bagi tahu akan berjaya? Maka dalam beberapa riwayat ada diletakkan oleh para ulama, ada riwayat yang mengatakan, kata Nabi SAW, satu kumpulan yang akan selamat iaitu ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang berada mengikuti jalan aku, yang mengikuti di atas jalan aku, ma ana alaihi wa ashabi, dan mengikuti jalan yang para sahabat aku berpegang dengannya. Jadi kalau ada golongan yang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah itu hanya ikut apa yang diajarkan oleh Nabi semata-mata dengan menolak kepada para sahabat, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sebab yang Nabi bagi tahu ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut kepada aku dan ikut kepada para sahabat aku. Sebab apa Nabi kata yang berjaya itu ikut kepada aku dan ikut kepada para sahabat aku? Sebab orang yang akan datang setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak tahu pun macam mana Rasulullah. Mereka tak tahu, mereka tak nampak Nabi, mereka tak tahu apa yang Nabi ucapkan, mereka tak tahu apa keadaan Nabi bila mana berbuat sesuatu perkara, bila mana Nabi menyebutkan sesuatu perkara, semuanya mereka tak tahu. Macam kita lah, kita solat, lalu kita katakan solat kita ni adalah solat yang diajarkan oleh Nabi. Pandai-pandai cakap solat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau ada orang tanya, mana kau tahu Nabi solat macam tu? Kita dengan tegasnya kita akan katakan, saya mengatakan solat ini adalah solat yang diajarkan oleh Nabi kerana ini yang diajarkan oleh Nabi yang disebutkan di dalam hadis. Ini yang diajarkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam para ulama-ulama fiqh dan juga sebagainya. Ketika itu kita mengatakan solatnya kita itu macam solatnya Nabi, yang kita ikut Nabi, bukan kerana kita nampak Nabi, tapi kerana apa? Kerana itu yang dibuat oleh para sahabat. Kerana itu sahabat yang nampak Nabi buat, lalu mereka mengajarkan kepada golongan yang di bawah mereka, lalu golongan di bawah mereka lagi mengajarkan kepada yang di bawah lain, sehinggalah hadis-hadis tentang cara solat Nabi itu semuanya dikumpulkan oleh para ulama di dalam hadis, di dalam kitab-kitab fiqh. Lalu kita dengan yakin ketika kita salat Isya sekejap lagi 4 rakaat, kita yakin kita salat kita itu adalah mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun salat kita nanti sekejap lagi mengikut kepada madhab Syafi'i, walaupun nanti kalau ada orang lain pun yang akan salat dengan madhab Hanafi, adapun nanti di tempat yang lain orang salat dengan berpegang kepada madhab Maliki, adapun di tempat yang lain orang solat dengan berpegang kepada madhab Hanbali, semua mereka yakin solat mereka itu adalah sesuatu yang telah ditunjuk ajar daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab imam-imam madhab mereka semuanya pun memahami cara solat itu daripada Al-Quran, daripada hadis. Walaupun hakikatnya Nabi bagi tahu dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu nampak aku solat. Begitu juga Nabi sebutkan dalam hadis yang lain tentang haji, kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji daripada aku, macam mana aku buat. Hakikatnya kita tak pernah nampak Nabi solat pun, hakikatnya kita tak pernah nampak Nabi berhaji macam mana pun. Semuanya itu kita pelajari daripada para ulama. Lalu setelah satu orang dapat sedikit ilmu, dia pula mengatakan seluruh para ulama yang dulunya dia belajar solat pun daripada kitab-kitab para ulama ini, lalu dia mengatakan bahawa para ulama ini tak betul, para ulama ini membawa satu perkara yang baru dalam agama, kita hendaklah kembali kepada hadis, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Lalu Al-Imam Syafi'i dapat hukum dari mana? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah,
begitu juga para ulama-ulama mazhab yang lain, agak-agak mereka di dalam mengeluarkan hukum dengan mengatakan contohnya begini solat di dalam mazhab Syafi'i, begini rukun-rukun solat dalam mazhab Syafi'i. Agak-agak para ulama mazhab Syafi'i mereka mengambil hukum itu dengan bersumberkan, adakah bukan kepada Al-Quran atau hadis? Adakah mereka bersumberkan kepada kitab agama-agama yang lain? Tak juga. Mereka pun kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada hadis. Jadi begitu kita di dalam memahami kepada urusan-urusan ataupun perkara-perkara rukun iman, perkara-perkara akidah yang menjadi tunjang kepada kita, kita pun memahami perkara-perkara yang kita beriman daripada apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama yang mereka mengajarkan kepada kita daripada generasi ke generasi. Begitu kita di dalam berakidah, kita mempelajari metodologi akidah ini daripada aliran Al-Asy'ariyah yang terlebih dahulu untuk kita faham apakah itu aliran Al-Asy'ariyah. Jadi daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah tadi yang disebutkan dalam hadis, ma ana alaihi wa ashabi, Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berada di atas jalan aku dan jalan para sahabat aku. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, bila ditanya siapakah golongan yang berjaya itu ya Rasulullah, dalam satu riwayat lain Nabi kata Ahlu Sunnah wal Jamaah, yakni golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. So perkara pertama yang kita clear, golongan yang berada di atas akidah yang betul, Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu tak lagi diperdebatkan. Jadi yang mengaku bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syiah ke, Khawarij ke, Mu'tazilah ke, Jabariyah ke, Qadariyah ke, itu semua terkeluar daripada golongan yang dijamin oleh Nabi berada di atas akidah yang betul. So turning point yang pertama selesai. Yang kedua, setelah difahami Ahlu Sunnah wal Jamaah itu berada di atas jalan yang betul, lalu siapakah yang mengikuti kepada ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah? Itu agak berat sikit untuk kita perbincangkan, kerana itu pun diperdebatkan. Yang namanya ada golongan yang mengatakan kamilah Ahlu Sunnah, golongan lain juga mengatakan kamilah benar-benar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk menjawab kepada perkara ini, dalam riwayat yang lain ketika ditanya kepada Nabi, siapakah satu golongan itu yang berjaya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, as-sawadul a'zam, mereka yang berada di atas as-sawadul a'zam, yakni majoriti umat manusia berada di atas ikutan siapa? So mereka lah yang yang dikatakan sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu kalau kita lihat majoriti daripada para umat Islam daripada kurun-kurun yang pertama, mereka juga adalah golongan yang mengikuti kepada aliran Al-Asy'ariyah di dalam akidah semenjak daripada kedatangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lebih kurang tahun yang ke-220 lebih Hijriah. Maka bermula pada zaman tersebut, umat Islam ketika itu yang berada di atas jalan yang hak dan juga jalan yang benar, mereka sudah pun menerima kepada metodologi memahami akidah daripada apa yang telah disusunkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan setelah itu yang disusunkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi aliran Al-Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah, inilah aliran yang paling menepati kepada ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab inilah majoriti daripada kalangan para ulama yang kalaupun di zaman kita sekarang, kita dalam nak kembalikan untuk mencari hukum dalam ilmu apapun, kembalinya kita kepada satu-satu para ulama sebelum daripada kurun yang ke-6 Hijriah, itu semua para ulama yang menjadi rujukan dalam tafsir, rujukan di dalam hadis, rujukan di dalam fiqh, rujukan di dalam tasawuf, rujukan di dalam usulul fiqh. Keseluruhan para ulama yang dijadikan rujukan yang ulama yang hidup pada kurun-kurun yang dulu, semuanya mereka sama ada berada di atas aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah, ataupun mereka juga berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab, yakni mazhab fiqh. Jadi kita yang mempelajari akidah mengikuti kepada manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah di bawah aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah,
kita ini mempelajari akidah bukan dengan satu kumpulan yang baru datang sekarang, tapi yang diwarisi daripada berkurun lama kita mengikuti kepada jalan mereka, yang kita dengan lebih yakin bahawa walaupun yang namanya para ulama, seperti mana dikatakan oleh sebahagian biasanya mengatakan ulama bukan maksum. Ya, memang kita katakan ulama bukan maksum macam para nabi. Kalau ulama maksum, tak ada beza para nabi dengan para ulama. Tapi sekurang-kurangnya kita yakin bahawa mereka para ulama, orang-orang yang level mereka tu sudah tentu tidak sama dengan kita. Siapa zaman kita sekarang yang boleh katakan levelnya sama macam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda? Tak ada satu orang pun sampai hari kiamat yang boleh capai darajat dari segi ilmu, dari segi ibadah, apatah lagi macam Imam Syafi'i. Tapi sekurang-kurangnya kita yakin walaupun mereka itu tidak sampai kepada level maksumnya para anbiya, tapi kita dengan rela hati, kita dengan yakin mengatakan ulama-ulama yang kita ikut di dalam mengambil hukum daripada mereka, sekurang-kurangnya mereka adalah orang-orang yang saleh, sekurang-kurangnya mereka adalah orang-orang yang tidak terkenal dengan orang yang melakukan maksiat, sekurang-kurangnya mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya mereka adalah orang yang hubungan mereka dengan Allah daripada zikirnya, daripada tilawatul Qurannya, yakni mereka adalah orang-orang yang mahfuz, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lebih yakin dan kita lebih senang di dalam mempelajari hukum hakam, kita mengambil daripada jalan yang telah diajarkan oleh para ulama, yang semuanya itu pun akan kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada hadis. Jadi kita yang berada di atas madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengikuti kepada aliran Al-Asy'ariyah, kita kena ingat ini Al-Asy'ariyah kembali kepada pengasasnya ataupun yang meletakkan menyusunkan kaedah-kaedah untuk mempelajari akidah oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa arda, beliau ini nasabnya, keturunannya kembali kepada seorang sahabat Nabi yang mulia, iaitu Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari. Ini Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini akan kehormatan dan juga begitu juga akan kemuliaan daripada keturunan yang akan datang daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Ini telah pun diisyaratkan oleh Nabi terlebih dahulu ketika Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan satu ayat daripada surah Al-Maidah. Ini menunjukkan tentang kemuliaan keturunan sahabat Nabi Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, yang daripada keturunannya itu cucunya beliau datangnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kita ini mempelajari akidah ini dengan cara yang telah disusunkan oleh beliau. Jadi ketika Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu arda menafsirkan ayat Al-Quran dari surah Al-Maidah ayat yang ke-54, ketika itu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agama Allah, yakni menjadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum ini kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaum yang dimaksudkan yang akan membela kepada agama Allah yang disebutkan di dalam ayat ini, kaum tersebut adalah yuhibbuhum, mereka mengasihi kepada orang-orang yang telah tersasar, wa yuhibbunahu, dan mereka juga dikasihi. Ini Al-Imam Al-Qurtubi ketika tafsirkan ayat ini, beliau bawakan satu hadis daripada sebab daripada turunnya ayat ini. Ketika itu kata Imam Al-Qurtubi, Nabi SAW ketika diturunkan ayat ini, ketika itu Nabi mengisyaratkan kaum yang dimaksudkan oleh Allah, diisyaratkan oleh Nabi
hum qaum hadza, mereka kaum yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran yang Allah turunkan ini, Nabi isyaratkan kepada siapa? Hum qaum hadza, mereka ini adalah kaumnya hadza fulan. Siapa fulan yang berada di hadapan Nabi ketika itu? Yaitu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari yang mendapat isyarat daripada Nabi, kaumnya beliau adalah kaum yang telah dipuji di dalam Al-Quran. Daripada kaumnya beliau itulah cucunya beliau Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, yang kita ini mempelajari akidah mengikuti kepada jalan yang telah disusunkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Lalu kita merasa senang bahawa di dalam ikutan kita, dalam apa yang kita ikut dengan mengambil hukum, itu adalah mereka-mereka yang pernah diisyaratkan oleh Nabi tentang kemuliaan mereka, sehingga dalam ayat Al-Quran yang diturunkan pun Nabi mengatakan kaumnya itu adalah kaumnya Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Lalu kita dengan berlapang dada, kita dengan merasa tenang, dengan kita mengatakan bahawa cara kita mempelajari ilmu akidah mengikuti kepada metodologi yang disusunkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, sekurang-kurangnya mereka adalah datang daripada keturunan orang-orang mulia yang pernah mendapat isyarat kemuliaan mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam aliran Al-Asy'ariyah diajarkan kepada kita oleh para ulama, di dalam kita mengenali kepada hak Allah Subhanahu wa taala, kita dengan diajarkan dengan namanya pembelajaran sifat 20. Jadi soalan, adakah Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai 20 sifat? Tak ada seorang pun daripada kalangan ulama-ulama Al-Asy'ariyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai 20 sifat. Siapa yang mengatakan sedemikian? Yang disebutkan oleh para ulama Al-Asy'ariyah 20 sifat yang disusunkan ini, 20 sifat yang wajib, itu adalah bukan bererti Allah Ta'ala itu hanya mempunyai 20 sifat itu sahaja, tapi maksudnya ini 20 sifat yang wajib ada kepada yang yang dikatakan sebagai Tuhan, itu wajib ada 20 sifat ini. Jadi seolah-olah akal kita, akal manusia wajib terima yang dikatakan sebagai Tuhan. Kalau betul yang dikatakan dia ini seorang Tuhan, maka Tuhan ini mesti menepati dengan 20 sifat. So 20 sifat yang kita pelajari itu bukan maknanya Allah Ta'ala hanya mempunyai 20 sifat, tapi itu dikatakan sifat al-uluhiyah, yakni sifat-sifat yang perlu ada kepada Tuhan. Dengan itulah kita diajarkan untuk mengenali Allah dengan mempelajari 20 sifat ini, supaya kita lebih yakin, lebih mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam 20 sifat ini, kata pengarang kitab, kesemuanya ada 50. Sebanyak 41 hak Allah, 20 daripadanya adalah sifat yang wajib, yang mustahil pada akal ketiadaannya, dan 20 perkara yang mustahil yang tidak terlintas pada akal kita akan kewujudannya. Jadi itu maksud sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib maksudnya apa? Akal kita mustahil mengatakan perkara itu tidak ada kepada Allah. Maknanya akal kita wajib menerima perkara 20 sifat itu mesti ada kepada Allah. 20 sifat mustahil pula maksudnya akal kita mustahil mengatakan perkara itu ada kepada Allah. Dan satu sifat yang harus, yang boleh tergambar kewujudan dan ketiadaannya. Jadi daripada 20 sifat yang wajib yang kita pelajari ini, yang akan kita pelajari, ulama membahagikan 20 sifat ini kepada 4 bahagian. Pertama dipanggil sifat nafsiyah, di mana sifat nafsiyah ini hanya ada satu sahaja, iaitu sifat yang pertama, sifat al-wujud. Jadi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalilnya telah pun kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, yang disebutkan oleh pengarang kitab ini pada ayat yang ke-19. Beliau bawakan satu ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai bukti kewujudan Allah, yaitu ayat yang mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr. Ini semua
sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang, serta juga kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan yang diturunkan dari langit, semuanya itu adalah bukti apa? La ayatin liqaumi yaqilun, supaya semua ini menjadi bukti kepada orang-orang supaya berfikir bahawa ini semua terjadi bukan dengan sendiri. Terjadinya langit, terjadinya bumi, ini bukan terjadi dengan sendiri. Dan yang menjadikan itu mesti mempunyai ke-20 sifat ini. Sebab tu kita belajar sifat 20, supaya nanti kita boleh mengatakan kepada golongan daripada agama-agama yang tertentu yang mereka pun mengatakan mereka ada Tuhan, lalu mereka pun mengatakan Tuhan mereka pun yang menjadikan sekian, lalu kalau kita mempelajari sifat 20 yang wajib kepada kita untuk mengatakan sifat-sifat 20 ini mesti ada kepada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu kita di situ akan yakin bahawa 20 sifat itu tidak akan dimiliki kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang pertama yang ada dalam sifat 20, wujudnya Allah. Wujudnya Allah dibuktikan dengan apa? Dengan kewujudan alam, dengan perubahan-perubahan yang berlaku di atas alam, dengan wakhtilafil laili wan nahar, sekejap berlaku malam di satu tempat, sekejap berlaku siang di satu tempat yang lain, dengan turunnya hujan, dengan berlaku segala pertukaran-pertukaran dan segala macam yang berlaku di atas alam. Ini semua mesti kerja Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang tidak terikat dengan apapun perkara-perkara yang berlaku di atas alam. Jadi tidak boleh Tuhan ini menyerupai dengan makhluk. Tidak boleh Tuhan ini mempunyai sifat-sifat yang ada kepada makhluk-makhluk yang lain, kerana Tuhan ini yang akan kontrol semua sifat-sifat makhluk yang ada di bawah kekuasaannya. Tuhan ini yang menjadikan langit, jadi Tuhan ini tak boleh duduk di langit. Mana boleh kata Allah Ta'ala tu duduk di langit, walhal Allah yang menciptakan langit. Lalu kalau dikatakan Allah tu duduk di langit, sebelum langit diciptakan Allah tinggal kat mana pula? Mana boleh Allah kata Allah Ta'ala tu duduk di atas bumi, Allah Ta'ala tu turun daripada langit datang ke bumi. Turunnya itu sifat macam malaikat turun juga daripada langit. Lalu apa beza Allah dengan malaikat? Kalau malaikat turun daripada langit ke bumi, dikatakan Allah juga turun daripada langit ke bumi, tak ada beza Allah dengan malaikat. Sebab tu kita belajar sifat 20, supaya otak kita tak dicemari dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, disandarkan hak yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti sekejap untuk azan. Jadi setelah daripada kita memahami sifat yang pertama daripada sifat yang wajib bagi Allah, itu adalah sifat wujudnya Allah, perkara bahagian yang kedua daripada kategori sifat 20 ini dikategorikan sebagai sifat-sifat salbiyah pada muka surat 20. Sifat-sifat salbiyah ini maksudnya sesuatu sifat yang menafikan bagi Allah dari mempunyai yang lawan baginya. Ya, ini yang berbentuk kekurangan. So sifat salbiyah ini ada 5. Pertama, al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Sifat salbiyah yang pertama adalah sifat qidam. Qidam ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kewujudannya Allah. Nampak macam mana disusunkan sifat 20? Setelah dibuktikan kewujudan Allah, step yang seterusnya dibuktikan bahawa kewujudannya itu bukan macam kewujudan yang lain, iaitu kewujudannya Allah itu adalah kewujudan yang tidak ada permulaan. Begitu cantik kita akan mengenali hak Allah secara betul bila mana kita mempelajari sifat 20. Kewujudan Allah adalah kewujudan yang tidak ada permulaan. So bila mana kita faham kewujudannya Allah itu bukan macam kewujudan yang lain yang ada titik permulaan, maka kita di sana menafikan ketuhanan Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti mana di dalam agama Kristian mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, macam mana Nabi Isa jadi Tuhan walhal Nabi Isa juga mempunyai permulaan. Kalau Nabi Isa mempunyai permulaan, yakni sebelum Nabi Isa lahir dia tak ada, lepas lahir baru ada, maknanya Nabi Isa mempunyai sifat-sifat makhluk. Macam mana nak jadi Tuhan?
Macam mana nak jadi Tuhan kepada Tuhan yang dicipta oleh manusia, yang ada tarikh lahir Tuhan itu, lepas tu ada bapaknya, lepas tu ada maknya, lepas tu nanti dia pula mati. Macam mana ada Tuhan, ada permulaan, ada pengakhiran? Yang ada permulaan dan ada pengakhiran itu sifatnya makhluk, bukan sifat kepada Tuhan. Jadi kewujudannya Allah kewujudan yang tidak ada permulaan, yakni tidak ada yang namanya bila Allah Ta'ala tu ada. Itu tak boleh dibayangkan oleh akal. Sebab soalan bila ada, yakni bila bermulanya ada, itu soalan kepada makhluk. Kalaupun bumi, kita tetap boleh tanya, bumi ini dah wujud berapa lama agaknya? Mungkinlah ada orang katakan bumi ini dah wujud 1 juta tahun yang lepas. Walaupun 1 juta tahun yang lepas tu lama dah, mungkin, tapi tetap ada permulaan. Maknanya sebelumnya tak ada, lepas tu jadi ada. Sesuatu yang didahului dengan ketiadaan, dia juga akan didahului dengan penghabisan. Itu logik akal manusia mesti kena terima. Sesuatu benda kalau didahului dengan ketiadaan, yakni sebelumnya dia tak ada, dia juga sampai satu masa dia akan jadi tak ada. Macam kita manusia kita ini ada tarikh lahir kita. Sebelum kita lahir kita tak ada. Maknanya kita ini, kewujudan kita adalah kewujudan yang didahului dengan ketiadaan. Oleh kerana kewujudan kita kewujudan yang didahului dengan ketiadaan, maka kewujudan kita akan diakhiri juga dengan ketiadaan. Macam mana boleh kalau satu orang tu wujud, sebelumnya dia tak wujud, lepas tu dia nak kekal? Tak boleh. Jadi dengan itu kita katakan kewujudannya Allah tak sama macam kewujudannya manusia. Sebab Allah Ta'ala tu qidam, telah sedia ada, tidak ada permulaan. Bukan setakat itu, Allah Ta'ala itu juga baqa, yakni kewujudan Allah juga adalah kewujudan yang kekal, yang tidak ada titik akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwal awwalu wal akhir, yang disebutkan dalam Al-Quran, itu dalil yang dijadikan sebagai sandaran kepada sifat qidam dan juga baqa, yaitu huwal awwalu wal akhir. Kemudian yang ketiga daripada sifat salbiyah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, berlainan dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara perkara yang wajib yang kita letakkan dalam kita punya akal, kalau sifat ketuhanannya Allah itu antaranya mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu tidak sama dengan hawadith. Hawadith maknanya makhluk-makhluk, yakni benda-benda yang baru. Kewujudan Allah tak boleh sama macam kewujudan benda-benda yang baru, yakni makhluk. Antara apa yang ada kepada makhluk, makhluk perlukan kepada tempat. Sebab makhluk ini adalah hawadith, benda-benda yang baru, perlukan kepada tempat. Maka Allah tak perlukan kepada tempat, sebab makhluk dah perlukan kepada tempat. Macam mana Allah pun kalau perlukan kepada tempat, tak ada beza Allah dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu binafsih, setelah itu disebutkan kepada kita sifat yang seterusnya, berdirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya sendiri. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak mempunyai satu pembantu, tak perlukan kepada sesiapa pembantu. Lalu ada orang tanya, kalau macam tu kenapa Allah jadikan malaikat untuk buat kerja-kerja tertentu? Itu kan membuktikan Allah ada pembantu. Siapa cakap malaikat itu pembantu kepada Allah? Orang yang mengatakan malaikat itu pembantu kepada Allah, itu kufur hukumnya, murtad dari Islam. Sebab dia menyandarkan sesuatu kepada Allah yang bertentangan dengan suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu malaikat itu bukan pembantu kepada Allah, maha suci Allah daripada perlukan kepada pembantu. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru betul. Jadi apa kerja yang dibuat oleh malaikat itu bukan maksudnya kerja yang membantu meringankan bebannya Allah, bukan macam tu. Tapi itu membuktikan kekuasaan Allah sebenarnya. Ramainya para malaikat yang disuruh oleh Allah untuk buat sekian, untuk buat sekian, untuk buat sekian, itu sebenarnya membuktikan kekuasaan Allah. Sebab apa? Malaikat itu pun Allah cipta, kerja malaikat itu pun Allah yang ciptakan. Jadi banyaknya para malaikat itu adalah membuktikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir daripada sifat salbiyah adalah sifat wahdaniyah, yakni Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah sebutkan dalam satu ayat Al-Quran, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata."
kalaulah mempunyai di atas alam ini, di langit dan juga di bumi ini, kalau ada Tuhan lebih daripada satu, fihi ma alihatun illallah, kalau ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la fasadata, bumi dan juga langit ini akan hancur. Sebab apa? Kalau ada Tuhan lebih daripada satu, salah satunya mesti bukan Tuhan, mesti satu je Tuhan. Sebab kalau ada dua Tuhan, maka satu yang lain mesti tak boleh jadi Tuhan. Katakan satu Tuhan A kata apa nama di Daman TTDI nak turun hujan. So apa respon agaknya Tuhan B? Tuhan B sama ada dua lah, sama ada dia akan setuju atau tak setuju. Kalau Tuhan B setuju dengan Tuhan A, apa akan jadi? Bermakna Tuhan B itu bukan Tuhan, sebab dia akur dengan Tuhan A. Macam mana satu Tuhan boleh akur dengan keputusan orang lain? Kalau Tuhan B tak setuju pula, hujan pun jadi pening, nak turun ke tak turun ni? Tuhan A kata turun, Tuhan B kata jangan turun. Jadi laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata, kalau di atas langit dan bumi dan alam ini ada Tuhan lebih daripada satu, la fasadata, maka akan hancur. Jangankan alam, jangankan kita punya alam ini, kita punya masjid pun kalau ada dua pengurusi pun pening kepala. Jadi mesti satu orang yang nanti di bawahnya timbalannya atau apa, ya Allah. Tapi kalau ada dua orang, pening kepala. Apatah lagi alam ini kalau ada lebih daripada satu Tuhan, wahdaniyah, Allah Ta'ala yang Maha Esa. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Kita akan sambung insya-Allah pada pertemuan akan datang pada sifat-sifat ma'ani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'a'i la yustajab wa na'udzubika min amali la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.